Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 atau lebih dikenal sebagai Akta 172 merupakan kerangka perundangan utama yang mengawal perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia. Akta ini digubal bagi memastikan penggunaan tanah dan pembangunan dilaksanakan secara bersepadu serta teratur dan mampan, yang menjadi panduan utama kepada pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam pelaksanaan perancangan fizikal negara. Di bawah akta ini, salah satu instrumen perancangan yang penting ialah Rancangan Fizikal Negara keempat atau RFN4. RFN4 merupakan dokumen dasar spektral negara yang disediakan oleh Plan Malaysia selaras dengan peruntukan Seksyen 6A 172. Dokumen ini merangkumi strategi dan hala tuju pembangunan fizikal negara jangka panjang. Antara seksyen berkaitan dalam Akta 172 adalah Seksyen 6A yang memperuntukkan penyediaan rancangan fizikal negara, Seksyen 6B yang menyatakan pemakaian dan kesan RFN sebagai panduan kepada kerajaan negeri, serta Seksyen 8 dan Seksyen 12 yang menekankan keperluan rancangan struktur dan rancangan tempatan untuk disediakan selaras dengan prinsip serta dasar yang digariskan dalam RFN. Rancangan Fizikal Negara keempat menetapkan 3 objektif utama yang menjadi asas kepada perancangan pembangunan fizikal negara secara menyeluruh. Objektif ini merangkumi prinsip makmur, berdaya tahan dan sejahtera. Prinsip pertama, makmur. RFN 4 menekankan pembangunan yang holistik dengan penyediaan infrastruktur yang lengkap dan menyeluruh. Ia turut memberi fokus kepada pengukuhan ekonomi di setiap wilayah, penglibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, pembuatan keputusan, penggunaan tenaga bersih dan inovatif, serta pembangunan bandar yang lestari. Semua ini bertujuan untuk memastikan kekayaan negara dapat diagihkan secara adil dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, berdaya tahan. Pembangunan perlu bersifat anjal dan responsif terhadap cabaran semasa seperti ketidaktentuan ekonomi global, perubahan iklim, bencana alam dan dinamik sosial. RFN 4 menggariskan keperluan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang mampu bertahan, menyesuaikan diri serta pulih dengan cepat agar prestasi dan fungsi pembangunan dapat dikekalkan dan bertingkatkan secara berterusan. Prinsip RFN 4 yang ketiga, sejahtera. RFN 4 turut memberi penekanan kepada kesejahteraan hidup rakyat melalui perancangan pembangunan yang seimbang dan menyeluruh. Gabungan aspek fizikal, ekonomi, sosial dan alam sekitar dijadikan asas dalam merangka strategi yang harmoni. Hasilnya, kualiti hidup yang lebih baik dan kemajuan masyarakat dapat dicapai secara progresif dan mampan. Kesemua objektif ini mencerminkan aspirasi negara ke arah pembangunan fizikal yang inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat. Ini membincangkan analisis guna tanah berdasarkan Rancangan Fizikal Negara keempat atau RFN 4 yang bertujuan mengurus dan merancang guna tanah negara secara lebih strategik, mampan dan efisien. Pertama, bagi sektor perbandaran dan perumahan, RFN 4 menekankan pembangunan bandar pintar yang berasaskan teknologi. Tumpuan diberikan kepada pemulihan kawasan bandar sedia ada dan bukan pembukaan tanah baharu. Di samping menggalakkan pembangunan berkepadatan sederhana dan tinggi. Seterusnya, sektor pertanian disarankan untuk menggunakan tanah sedia ada secara optimum melalui pertanian pintar dan lestari. Ini bertujuan memastikan kelangsungan pengeluaran makanan negara. Selain itu, kawasan pertanian kekal akan diperkukuh bagi mengelakkan pertindihan guna tanah. Dalam sektor perindustrian, penekanan diberikan kepada pembangunan industri hijau dan berteknologi tinggi. Kawasan perindustrian dirancang agar lebih efisien dan berpusat serta berhampiran dengan rangkaian logistik dan pengangkutan utama. Bagi sektor alam sekitar dan hutan, RFN 4 mensasarkan sekurang-kurangnya 50% tanah negara kekal berhutan. Kawasan sensitif seperti rizab hutan dan tanah gambut diberi perlindungan tinggi dan tidak dibenarkan sebarang pembangunan. Dalam sektor infrastruktur dan pengangkutan, RFN 4 menyarankan pembangunan berorientasikan transit atau Transit Oriented Development bagi menggalakkan pengangkutan awam dan mengurangkan penggunaan tanah. Rangkaian logistik negara turut diperkenalkan bagi menyatukan pelabuhan, lampangan terbang dan sistem rel dalam satu ekosistem.
Akhir sekali, sektor pelancongan perlu dilaksanakan secara seimbang antara pembangunan dan pemeliharaan warisan serta alam sekitar. Sokongan diberikan kepada pelancongan berasaskan alam semula jadi seperti ekopelancongan dan geopelancongan. Secara keseluruhannya, RFN 4 menggariskan pendekatan holistik untuk memastikan guna tanah negara dirancang secara mampan, tersusun dan berdaya tahan. Prestasi Rancangan Fizikal Negara keempat. Terdapat 4 prestasi yang ditekankan oleh Rancangan Fizikal Negara keempat. Antaranya ialah keselamatan negara, infrastruktur digital, pembangunan bercirikan pintar dan pembangunan wilayah yang seimbang. Pertama, keselamatan negara. Rancangan Fizikal Negara keempat menekankan aspek perancangan keselamatan negara termasuk dengan pengurusan kawasan perairan negara dalam lingkungan 3 batu nautika ke laut. Kedua, infrastruktur digital. Peningkatan infrastruktur digital merupakan salah satu fokus utama dalam Rancangan Fizikal Negara keempat yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial negara. Ketiga, pembangunan bercirikan pintar. Rancangan Fizikal Negara keempat menyokong pembangunan bandar pintar yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk dan juga kecekapan pengurusan bandar. Keempat, pembangunan wilayah yang seimbang. Rancangan Fizikal Negara keempat memastikan pembangunan yang seimbang antara wilayah, bandar dan luar bandar dengan mengukuhkan peranan dan fungsi setiap kawasan. Seterusnya, kita akan meneliti beberapa cabaran utama yang dihadapi dalam pelaksanaan RFN 4. Cabaran pertama ialah keseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar. Pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan tanpa mengabaikan kelestarian alam. Ini menuntut perancangan yang teliti dan berhemah. Cabaran kedua berkait dengan perubahan iklim dan bencana alam. RFN 4 perlu mengambil kira risiko cuaca ekstrim dan menyediakan langkah mitigasi serta adaptasi bagi menjamin keselamatan dan kelangsungan pembangunan jangka panjang. Cabaran ketiga ialah berketidakseimbangan pembangunan wilayah. Jurang pembangunan antara kawasan maju dan kurang maju masih wujud. RFN 4 perlu menangani isu ini bagi memastikan pembangunan yang inklusif dan adil kepada semua wilayah. Akhir sekali, penglibatan masyarakat juga merupakan cabaran penting. Pelaksanaan RFN 4 memerlukan kerjasama dan penyertaan aktif masyarakat dalam proses perancangan agar dasar yang digubal lebih responsif dan relevan kepada keperluan setempat. Kesimpulannya, walaupun RFN 4 membawa hala tuju yang jelas dalam perancangan yang guna tanah negara, kejayaannya bergantung kepada kemampuan kita mengatasi cabaran-cabaran ini secara kolektif dan berterusan. Teras Rancangan Fizikal Negara keempat. Terdapat 3 teras yang ditekankan oleh Rancangan Fizikal Negara keempat. Antaranya ialah pertumbuhan dinamik dan seimbang, kemampuan spasial dan daya tahan perubahan iklim, dan persekitaran berdaya huni dan komuniti inklusif. Pertama, pertumbuhan dinamik dan seimbang. Teras ini menekankan pembangunan ekonomi yang mampan dan inklusif bagi memastikan pertumbuhan yang menyeluruh dan mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah. Kedua, kemampuan spasial dan daya tahan perubahan iklim. Teras ini memfokuskan pada pembangunan yang mampan dari segi spasial dan mengambil kira kesan perubahan iklim serta memastikan daya tahan terhadap bencana alam. Ketiga, persekitaran berdaya huni dan komuniti inklusif. Teras ini bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang berkualiti tinggi untuk kehidupan dengan penekanan pada komuniti yang inklusif dan akses kepada kemudahan asas.